Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmah Saad. Hari ini kita akan bercakap juga mengenai penulisan. Kita bermula dengan ni lah Mak, yang macam sekarang ni Mak tengah buat antologi kan. Jadi macam bila Mak buat antologi tu, mana datang dulu? Dia macam chicken and egg punya soalan lah. Tajuk ke ataupun konten yang datang dulu? Macam Mak buat macam mana? Mak konten dulu. Mak konten dulu. Ya, Mak fikir apa yang penulis ni boleh contribute lah dalam antologi ni. Kan kalau misalnya konten tu mudah, orang apa ni, penulis ni contribute artikel dia. Jadi makna senang lah Mak dapat bahan ni kan. Daripada kalau kita suruh penulis ni tulis sesuatu yang dia tak alami ataupun susah kan, subjek yang susah, jadi dia orang susah nak contribute lah. Bila Mak kata mudah tu kan, apa konten yang mudah tu sebenarnya? Yang ada yang di sekeliling dia, yang dia suka, yang dia suka. Jadi Mak sebab Mak dah editor lama dulu, Mak faham lebih kurang lah, Mak faham apa yang orang suka lah. Contoh apa yang orang suka? Orang suka cerita tentang diri dia, tentang suami dia, tentang anak-anak dia, tentang mak dia, keluarga dia kan. Ni orang suka tulis lah. Dan dia nak share, dia nak share pengalaman dia, kisah-kisah dia ni dengan masyarakat supaya orang tahu apa isi hati dia, misalnya macam mana suami dia, macam mana anak dia kan. Itu yang Mak memang orang suka. Dia satunya, kalau kita nak tahu orang apa subjek yang orang suka ni, kita ajak dia berbual dulu. Kan? Tapi Mak, bila kita ajak orang berbual, itu macam basa-basi lah. Kita start daripada mana kan, itu basa-basi kan. Tapi bila kita kata kita nak menulis, memanglah dari segi menulis tu memanglah syok menulis mengenai diri sendiri kan, mengenai diri kita. Tapi sekarang ni apa yang relevan konten tu kepada pembaca? Dan pembaca pun suka juga. Subjek ni pembaca suka. Sebabnya dia pun nak tahu juga macam mana. Dan biasanya kita ni, pembaca-pembaca ni, dia nakkan panduan dan guide, tips macam mana. Misalnya nak jadi ibu yang baik macam mana, nak jadi isteri yang baik macam mana, nak jadi isteri yang disayangi macam mana. Tapi kalau itu disebabkan macam pembaca yang suka, pembaca ni yang beli buku apa semua ni kebanyakan wanita loh yang ni. Jadi itu yang sebab kita kena go for wanita lah. Dia punya bahan dia kita kena pergi untuk wanita. Tapi kalau lelaki tu misalnya sukan kan, memancing, betul-betul mancing, betul jenis-jenis ikan ke dia mana. Itu kalau orang lelaki lah, berkebun misalnya kan. Macam abah lu, dia suka berkebun. So buku-buku yang dia beli, Mak tengok kalau dia pergi pesta buku, dia cari buku macam mana nak tanam durian, macam mana nak bela ayam kampung kan. Dan buku-buku ni sampai bila pun dia masih evergreen kalau masih boleh boleh digunakan. So maksudnya bila penulis menulis, macam Mak cakap tadi, dia suka menulis mengenai diri dia semua kan. Tapi dia bukan hanya menceritakan mengenai yang orang selalu sebut 6 perkara tu lah, what, where, latar tempat, di mana, masa, semua tu. Tetapi lebih utama ialah how to, kan. Maknanya bukan sahaja what, tapi lebih kepada how to lah, bagaimana. Maknanya kalau dia kaki pancing, dia bukan sahaja cerita aku tangkap ikan, selalu pergi dekat teluk ni lah, tu berita. Tu berita lah. News tu perkabaran. What tu biasanya perkabaran lah. Faham. Perkabaran. So maknanya kalau berita tu kira macam dia cepat basi lah. Cepat basi. Kalau kita menulis surat khabar pun, kalau lambat je kan, 1 hari pun dah tak boleh lagi. Dah berita tu dah basi kan. Dia tak ni. Jadi kalau kita nak menulis, kita jangan cari yang dalam bentuk berita lah. Kata kejadian tanah runtuh misalnya kan, kita nak buat satu rencana ke, nak buat buku, dia bukan lasting lah, dia tidak berpanjangan berita ni kan.
konten buku ni dia tak berpanjangan, ya, orang tak suka. Yelah, maknanya kalau katakan 10 tahun yang akan datang, cerita Tanah Runtuh tu dah selalu dengar. Dah. Tapi kalau katakan kita menceritakan macam mana nak mengelakkan Tanah Runtuh, Ya, then okey. itu masih relevan walaupun 5 ke 10 tahun macam tu lah. Tapi faham. dia tengok juga kalau kita nak bagi panduan tu, berapa ramai yang orang yang duduk di kawasan-kawasan berisiko ini yang akan beli buku kita, kan? Jadi adakah orang ni dia akan beli, kan? Oh, aku duduk di tebing, di lereng-lereng bukit, kan? Adakah aku nak beli buku ni, kan? Berapa orang aja, kan? So kita tulis buku tajuk-tajuk apa ni, kita kata evergreen lah, yang orang suka dan yang 10 tahun 20 tahun lagi bahan ni dia tak basi, kan. Sebab Muni rasa bila kita sebut evergreen, kan, ramai orang ingat macam lagu-lagu je boleh jadi evergreen, kan. Kalau kita lihat pun lagu-lagu evergreen tu dia berkaitan dengan festive occasion. Maknanya kalau hari raya, kan. Kalau apa lagi yang evergreen, lagu-lagu cinta, kan. And then lepas tu kalau kita notice juga dia menjadi evergreen kerana diulang-ulang, kan. Kita dengar lagu tu misalnya dekat karaoke ada, lagu kan. lagu Piramli misalnya, Allahyarham, kan, diulang-ulang. Jadi, atau senang kita ikutlah lagu tu, kan. Kalau lagu-lagu rock ni mana orang boleh nak tiru, kan. Especially kalau kita nak pergi karaoke, yang suka pergi karaoke ni makcik-makcik, tak mak anak-anak muda pun. Yalah, anak muda dah tentulah kalau nak rock tu dia boleh, kan. Tapi kalau pakcik-makcik ni dia tak sesuai lah, dia suka lagu sentimental. Inilah yang evergreen. Jadi dalam tajuk macam tajuk-tajuk mak punya antologi pun yang memikat selera pembaca, penulis lah. Misalnya yang terkini ni mak buat, kan, Cinta Jarak Jauh. Cinta Jarak Jauh, kan. Dia punya dengar, dia punya tajuk je kita dah tahu cinta macam mana mereka menghadapi cinta mereka. Cinta bukan sebelum kahwin ni, cinta yang dah kahwin. Orang yang dah kahwin ni tapi dia orang hidup terpisah, kan. Especially macam cikgu-cikgu mula-mula tu, dia kena transfer ke Sabah, isteri dia ada kat sini, kan. Ataupun suami pelantar minyak tu, kan, pelantar 6 minyak, bulan sekali. ataupun mak Muni 20 tahun mak tak jumpa. Dah 30 tahun tak jumpa, tu cinta sampai sekarang tak balik, kan. Itu memang jarak jauh sungguh lah. Apa ni, misalnya pergi study, kan. Pergi study, kan, jarak jauh lah. So kita nak tahu tau macam mana. Dan juga kita punya tulisan tu, tajuk-tajuk buku kita tu mesti macam dia create kita punya curiosity, kita punya keinginan tahu kita. Kan kalau Cinta Jarak Jauh tu macam mana ya, macam kita duduk kat rumah pun kata macam mana pergi beli air pun rindu. I miss you, macam mana? Tak ada pengalaman lah mak. Kan ada satu artis tu baru kahwin, dia kata dia nak pergi beli air pun dia miss husband dia, kan. Macam baru sangat kahwin ke mak tu, kan. So kalau misalnya terpisah, ada satu penulis ni daripada Indonesia, 25 tahun kalau dia memang hidup jarak jauh aja. Jadi macam mana dia orang dari segi kesetiaan, kan, dari segi menunaikan tanggungjawab dia orang macam mana, kan. So maknanya kalau katalah Muni nak tulis buku, kan, jadi dia bukan sahaja katalah Muni nak tulis kisah hidup, senanglah, kisah hidup, sebab itu yang paling dekat dengan kita lah, yang kita tahu, yang Muni tahu, kan, senang nak kumpul fakta lah. So kalau pendapat mak lah, kalau Muni nak tulis cerita mengenai kisah hidup, kan, apa yang perlu Muni highlight, kan? You tengok apa yang luar biasa lah, you punya pengalaman tu apa yang luar biasa daripada orang lain. Yang macam you punya Naif tu, kan, yang cerita tu memang jarang lah pengalaman orang ada pengalaman macam Murni lah. Misalnya duduk di luar negeri, Melayu seorang diri, kan, mana orang pergi ramai-ramai, kan, duduk orang kata jadi perkampungan Melayu kat sana, kan. Budak-budak Melayu, sedangkan Kak Long pergi sana hanya you seorang aja kat kawasan dekat tempat di itulah di Illinois tu, kan, you seorang aja di university tu. So memang satu yang ni lah, dan you dah tulis benda tu dah
berapa tahun dulu yang you cakap dah 10 tahun dulu you punya skrip tu kan. Tapi itu evergreen lah. Maknanya sampai bila 20 tahun lagi pun dia tak akan jadi basi sebab pengalaman tu luar biasa. Sama juga kalau you pergi melancong kan, you pergi mengembara. Kalau you cerita tempat aja kan, tempat ni macam ni, tempat ni, dalam encyclopedia pun mak boleh tengok, boleh cari kalau kan. Google pun boleh boleh cari. tahu kalau you cari So, apa sebenarnya ni, yang best maknanya kalau kita pergi travel kan, kita nak buat buku mengenai travel log lah kan. So kita boleh Google je lah ataupun baca blog kan. Jadi macam mana nak membezakan blog yang kita baca tu dengan yang buku tu? Apa yang patutnya kita lebihkan? Mak baca Ajin Ajin dan anak saya lah yang mengembara tu. Dia tulis, mak suka dia ada dia ada satu dia cerita tentang yang dia jumpa kat sana tu orang-orang yang baik, yang dia bercerita macam mana, macam dia nak naik kereta api tu, dia tak cerita tempat dia. Dia cuma dia cakap dari sini kerana dia naik kereta api. So on the way tu dia tahan dia hitchhike lah di van tu berhenti, kemudian van tu hantar dia sampai kat kereta api, tolong beli tiket kapal, tiket kereta api. Rupanya beli yang first class kat tu. Beli first class punya tiket kereta api. Kemudian beli minuman lagi untuk dia. So dia macam terkejut dah macam mana baiknya orang tu kan. Dan dalam kereta api tu dia sambil dia minum tu dia menitik lah air mata dia. So dia sebenarnya nak menceritakan mengenai budaya manusia, human interaction. Yes, human interaction. Jadi itu yang dalam pengembaraan dia bertemu ini. Ada lagi macam banyaklah dia cerita tentang human ni, human kebaikan manusia ni dia cerita. Tapi dia tak cerita tentang travel dia tu, kereta api tu berapa gerabak ke apa ke, dia tak cerita, tapi dia cerita tentang human ni. Mungkin secara ringkas tu boleh lah bagi orang yang tak pernah pergi kan. Dan dia ambil sudut seni. Ni Ajin punya tulisan tu dia tema dia seni. Jadi sesuatu tulisan yang kita nak buat, kalau dalam yang banyak, misalnya kita nak tulis tentang keluarga kan, keibuapaan, tentang jaga anak, kita ambil satu tema sebab menjaga anak tu memang luas kan, dia punya macam-macam. Disiplin lah, kasih sayang lah, jenis anak pun macam-macam kan. Middle child, first child, yes, quality, anak bermasalah, quality time, anak OKU, anak yang menghadapi masalah ni lah, pembelajaran misalnya. So kita cari sudut mana yang kita mahir. Kalau misalnya you ada anak yang bermasalah, ada anak autisma ke, ada anak Down syndrome ke, ada anak apalah, you tulis benda tu. Maknanya ni orang suka. Kalau mak pun suka juga nak tahu kan. Tapi maknanya bukanlah kita nak menceritakan memang kita akan menceritakan, meluahkan perasaan kita lah di atas kertas. Tetapi kalau kita asyik meluahkan perasaan, macam letih juga orang nak baca kan. So kita letak apa dalam tu? Kita letak panduan. Memang kita cerita tu sikit saja, tapi ini yang kita buat. Macam buku mak kan, buku Donor Suami kan. Memang kalau nak cerita tentang suami ni banyak kan. Tapi kita macam dalam antologi mak ada nota untuk suami kan. Ni kita ceritalah apa kita punya penghargaan pada dia, apa yang kita suka tentang dia, ataupun apa pesanan-pesanan kita nak tinggalkan pada anak kita apabila dia di suami kan. Jadi itu nota untuk suami lah. Jadi kata dalam keluarga, dalam kita nak tulis topik dia perkahwinan, tapi perkahwinan sangat luas kan. Kita nak cerita tentang apa? Nostalgia bulan madu ke? Kita nak cerita tentang kita nak cerita tentang macam mak buat tu mengenai dengan suami hebat kan. Suami hebat. So mak nak cerita macam mana kita nak hidup, bagaimana seorang suami, bagaimana isteri tu nak memahami suami dia. Suami yang cengil ke, suami yang tak macam dia tak sebut dia macam ni. Kalau dalam perkahwinan ni, kalau memanglah orang tu kadang-kadang dia dah bercinta 10 tahun, dia kenal husband ni kan, dan bakal suami dia. Tapi bila dah berkahwin ni 3 bulan pun dah tak tahan dah. Dia
baru kita tahu the real him. Tapi masa berkawan tu bukan makna dia hypocrite, bukan makna dia tipu, dia sorok, dia berpura-pura, bukan. Maknanya hasil daripada interaksi kita, hasil daripada kita berhubungan, macam mana the way kita answer him ke, the way kita berinteraksi dia ke, akan mencetuskan kat long. Tu respons. Respon. Bila dia respon tu datanglah. Dia jadi kasar ke, dia jadi romantik ke, dia jadi malas ke, tu hasil respon kita. Hasil isteri. Bila kita menulis mengenai tu, tadi Mak cerita kan mengenai travelog, mengenai perkahwinan, mengenai kisah hidup kan. Maknanya bila kita mencari konten ada sekeliling kita. Sekarang ni macam mana kita nak tulis angle tu lah, sudut cerita tu. Sudut cerita tu kita tak boleh lah just hanya semata-mata nak menceritakan mengenai aku. Sebab kalau aku, apa kaitannya dengan orang yang membaca kan? Jadi maknanya lebih kepada macam mana orang yang membaca boleh juga dapat manfaat mengenai panduan yang kita bagilah. Yang kita bagi. Macam misalnya contoh dalam Donor Suami itulah. There is macam boleh dikata mak punya hampir 90% tu apa yang mak amalkan lah. Sebab mak baca buku, kemudian mak transfer lah, mak amalkan, mak transfer dalam buku tu, dan itu panduan-panduan yang mak bagilah. Tapi depends juga macam mana you, kadang-kadang kita punya panduan ni tak sesuai kan dengan orang lain. Tapi ini apa yang mak buat lah. Ini sebagai satu guide sajalah. So kalau kata tadi mak dia cakap kan, kita cuba elakkan menulis dalam bentuk berita. Maknanya kalau berita tu aku pergi memancing, tu berita aku pergi memancing pada hari Sabtu yang mendung, tetapi dapat ikan yang besar. Itu berita lah. Tapi kalau nak tukar berita tu menjadikan sesuatu yang evergreen, menjadikan dia panduan. Macam mana cara dia dapat ikan besar tu, apa dia guna umpan apa pada waktu petang, dia pakai kail apa, dia pakai dia mancing tu di mana kan. So apa lagi konten-konten yang kita cuba elakkan? Sebab macam tadi berita kan, kita cuba elakkan. Apa lagi yang kita kalau boleh maknanya kita tahu benda tu macam dia short time span politik. Kenapa politik tu, Mak? Politik ni semasa je Kak Long. Macam kita nak cerita tentang pilihan raya kan. Ini buku lah. Kalau kita buat surat khabar maknanya kalau surat khabar sekarang ni menceritakan tentang politik, memanglah banyak bahan dia, hari-hari berubah kan. Tapi kalau ini kita cerita tentang buku, dia tak ramai lah peminat dia kan. Hanya sebab dia dah jadi basi lah. Kalau misalnya 10 tahun lagi buku ni akan ni kan, dia jadi sejarah lah. Dia jadi sejarah. So kalau buku sejarah peminat dia ada peminat tertentu. Tapi itu pun kalau cerita politik, mereka lebih suka membaca mengenai analisa politik, ataupun tokoh politik kan. Kemudian lagi satu, macam kita buat fashion trendy ni kan. Pasal 10 tahun akan datang tak ada lagi. Dulu pada zaman mak dulu tahun 70-an 80-an dia punya fashion afro look long. Afro look kan, jadi cerita afro lah, kat interview orang afro look, rambut dia macam ni kan. Kemudian dengan seluar bell bottom lah kan. So, tapi sekarang dah tak ni. Tak boleh tulis lagi kan. Fashion lagi apa lagi, statistik kan, tentang data-data ni. Dia bukan evergreen. Sebab data berubah kan, macam kependudukan negara kan. 10 tahun lalu baru 27 juta, sekarang dah 30 lebih juta. Dia hanya untuk orang nak baca ni kalau orang buat kajian je lah kan. Hanya orang buat kajian, dan dia spesifik yang buat buku ni hanya untuk kata yang berkaitan lah, misalnya dari kependudukan kan, dia buatlah buku mengenai ini. Tapi bukanlah untuk untuk dijual kat pasaran kan. So maknanya tadi Muni ulang, konten yang kita cuba elakkan ialah menulis berita, statistik, lagi fashion trendy, politik maknanya yang berbentuk berita tu memang kita cuba elakkan. Sebab itu hanya short time span sajalah cerita-cerita tu. Tapi kalau kita nak olah menjadikan cerita yang tadi tu yang lebih relevan, zaman berzaman, kita kembangkanlah jadi panduan
panduan. Jadikan dia analisa. Cerita mengenai tokoh. Dan selalunya kita kena tanyalah apa yang orang suka. Orang suka tu dan kita suka. Kita nak tahu tentang apa kan. Mak, hari ni kita nak pendekkan sikit sebab Muni ada hal, Mak. Kan. Jangan lupa balik. Itulah. Ingat tak jalan balik? Ingat. Okey. Dia ni kalau sekali terkeluar je memang sampai malam kan baru balik, sampai kena call. Lupa jalan pulang ke. Sekarang dah boleh rentas negeri tau, Mak. Yalah, itulah jauh lah jalan. Mak, okey, dalam masa seminit lah kan. So Mak boleh sum upkan apalah mengenai konten ni untuk kawan-kawan di luar sana yang nak menulis konten yang evergreen. Kena fikir sikit. Sebelum kita menulis tu kita kena fikir apa yang orang suka dan apa yang kita suka. Kalau kita nak cari buku kan, kita pergi kat kedai buku, kita tengok apa tajuk-tajuk buku ni, buku apa yang kita suka, apa yang attract kita nak beli buku tu. Dan buku macam tu lah yang kita tulis. Jadi dan dia orang suka buku-buku yang how to lah. How to solving problem, rumah tangga kan, solve problem, kemudian solve problem dengan anak, dengan suami kan. Itu je orang suka lah buku-buku macam tu. So cerita-cerita hati kan. Dan dia boleh jadi macam Mak buat satu buku tu mengenai dengan tisisan zuriat mengenai anak kan. Berapa kali cetak tu, 4 ke 5 kali cetak kan. Jadi orang suka topik-topik macam tu lah. Betul. So macam saya juga, bila saya mencadangkan lah, sebab bila kita menulis ni masuk juga bahan-bahan pembacaan kita. Dia menjadikan buku yang kita tulis tu menjadi ada depth. Depth ni maknanya bila orang baca satu buku, sebenarnya dia membaca buku-buku lain yang telah dibaca oleh penulis. Kan? Jadi itu sebab kenapa kita mencari bahan rujukan, kerana kita nak tahu lebih mendalam mengenai sesuatu topik. Kan? Jadi sebagai penulis, kita jangan tulis satu hala saja. Maknanya kita cuba melihat pelbagai sudut juga apabila kita menulis. Beri depth, kedalaman, letak emosinya, letak panduannya dan sebagainya. Jadi jika anda suka dengan video ini, boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Jika ada komen, mungkin juga kata ada yang pendapat ataupun soalan yang boleh kita panjangkan lagi topik content evergreen ni, juga boleh letak di bahagian komen. Kami bersedia untuk bincangkan, untuk sembang. Okey, jadi sehingga ke lain masa, saya Mimi Saleh dan Mak Hajarah Saad mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.